Topik 2.2 quadratic equation. Jadi kita ingat semula, bila quadratic equation, maknanya contoh katakan saya ada y sama dengan x kuasa 2 tambah 3x tambah 2. Contoh contoh. Jadi ini adalah contoh quadratic equation sebab yang pertama syarat dia, pastikan kuasa equation ni dia mesti kuasa positive integer. Ini yang tadi ni maksudnya kuasa 1 lah. Okey, itu syarat pertama. Semua kuasa tu adalah positive integer. Kemudian semua tu equation tu kuasa yang paling tinggi itu adalah kuasa 2. Maka dalam equation kalau ada kuasa 2 yang paling tinggi, maka itu dia panggil quadratic equation. Sama juga contoh lain, katakan saya ada y sama dengan 3 tolak 4x tambah 5x kuasa 2. Contoh. Maka ini pun boleh kita panggil sebagai quadratic equation sebab yang pertama, syarat pertama, pastikan semua kuasa tu mesti positive integer. Jadi yang pertama kita lihat ada kuasa 2, ada kuasa 1 dan ada kuasa 0. So itu syarat pertama. Syarat yang kedua, pastikan kuasa yang paling tinggi adalah kuasa 2. Ini adalah contoh quadratic equation. Contoh yang bukan quadratic equation, katakan saya ada y sama dengan 1 per x tambah x kuasa 2 tambah 3x. Contoh. Okay, yang ini kita tak boleh panggil dia sebagai quadratic equation sebab walaupun ada kuasa 2, tetapi kita ada 1 per x ataupun kita ada x kuasa negati 1. Dia punya syarat yang pertama tadi, pastikan semua kuasa x tu mesti positive integer. Bila ada je kuasa negati 1, maka tak boleh dipanggil sebagai quadratic equation. Sama juga kalau saya ada equation y sama dengan 2 tolak 4x tambah square root of x. Okay, yang ini pun kita tak boleh panggil dia sebagai quadratic equation sebab kuasa yang paling tinggi tak ada langsung kuasa 2. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ada kuasa yang kuasa pecahan. Macam ni, square root of x ni kuasa dia adalah kuasa setengah. So saya boleh tukar kepada kuasa setengah. So dua syarat ni tak ada. Kuasa 2 tak ada, kemudian ada x yang kuasa setengah. Walaupun katakan saya ubah ni equation ni ada kuasa 2, masih kita tak boleh panggil dia sebagai quadratic equation. Okey, seterusnya kita lihat general form untuk quadratic equation. Yang ini kita dah biasa jumpa. Jadi pastikan kita mesti ada ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Maksud dia kita lihat pastikan setiap constant ni, coefficient of x squared adalah A, coefficient of x adalah B, dan coefficient of constant adalah C. Maksudnya susunan dia mesti A, B, C. Dia tak boleh tukar C, B, A. Jadi pastikan sebelah x kuasa 2 tu A, sebelah x tu adalah B, dan yang tak ada x tu adalah C. Ini adalah umum, general form. Okey, kemudian untuk kita nak selesaikan quadratic equation ni, kita ada 3 kaedah. Yang pertama kita panggil dia sebagai factorization, yang kedua completing the square, yang ketiga by using the formula. Ini semua ni kita sebenarnya dah belajar. Okey, kita lihat contoh bagaimana kita nak menggunakan kaedah yang pertama, factorization. So yang ini biasa kita jumpa bila kita ada quadratic equation, semua ni kita bawa ke sebelah kiri dan sebelah kanan tu mesti sama dengan 0. Kemudian bila dah sampai sini, biasanya kita akan gunakan calculator. So kita terus guna calculator. Kalau nak gunakan calculator, tekan mode, pilih EQN, kemudian pilih degree. Ini ikut model calculator ni, degree, kemudian pilih 2. Okay? Itu yang biasa kita akan gunakan, mode equation, kemudian pilih degree 2. Kemudian bila kita gunakan calculator, terus kita akan dapat jawapan dulu. Kita akan dapat jawapan dulu. Kemudian dari segi kaedah sepatutnya kita mesti ada kurungan ni. Jadi kalau kita guna calculator, kita akan dapat yang di bawah dulu. Kemudian kita tukar dalam bentuk kurungan. Cara nak tukar, yang pertama, kalau kita guna calculator tu jawapan dia negatif, maka bila masuk dalam kurungan mesti positif. Sama juga kalau kita guna calculator tu jawapan dia positif, maka dalam kurungan tu adalah negatif. Okay? Kemudian yang kedua, kita kena lihat cara penulisan mesti yang tiada pecahan. Maksudnya 3 ni darabkan dengan X,
So kita akan tulis 3x tambah 2. Yang kedua pun sama, kita akan tulis 2x tolak 3. Okay, jangan biarkan dalam bentuk pecahan. Okey, kemudian kita lihat kaedah yang kedua, quantity the square. Syarat yang pertama, ini syarat yang pertama. Ini syarat yang pertama, pastikan coefficient of x squared ni mesti 1. Mesti 1. Jadi kalau kita lihat bukan 1, maka semua kita bahagikan dengan nombor sebelah x kuasa 2. Okey. Kemudian yang kedua barulah kita terus menggunakan continuous square. Okey, kita lihat contoh. X kuasa 2 tambah 4x tolak 5 sama dengan 0. Sebenarnya continuous square ni kita hanya fokuskan kepada dua sebutan yang pertama ni je. Dua sebutan pertama aja yang kita perlu tukar kepada kurungan besar kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2. Kemudian yang nombor ni, yang tolak 5 ni tidak berubah. Okey? Jadi yang dua sebutan pertama ni kita tukar kepada bentuk kurungan besar kuasa 2 dan kurungan kecil kuasa 2. Cara kita nak isi, okay, kita akan tulis dulu x, kemudian kita akan ambil, kita akan lihat nombor coefficient of x ni. Kalau negatif, letak sini negatif. Kalau positif, letak positif. Nombor yang kita nampak ni, coefficient of x ni, kita divide by 2. So bagi 2 dapat 2. 4 bagi 2, 2. Kemudian untuk kotak kecil ni, kurungan kecil ni, kita ambil apa nombor kita dapat. Kalau kita dapat positif 2, letak sini positif 2. Kalau kita dapat sini negatif 2, letak sini negatif 2. Okay? Maka quantity square tu yang ni je lah. Kemudian kita akan proses. Okay? Yang step yang ni je. Kita menggunakan quantity square. Yang tu je. Selepas itu kita buat pengiraan seperti biasa. Okay? So kita jumlahkan ni. Jumlahkan. So dapat 9. Kemudian kita kena ingat, kalau kita jumpa square root of 9, jawapan dia adalah 1 je, iaitu positif 3. Tapi kalau kita jumpa x bersama dengan square root, maka jawapan dia bukan 3 je, dia mesti ada plus minus. So kita tengok macam sama, tapi sebenarnya lihat soalan tu. Square root tu dia saja ataupun bersama dengan x. Kalau bersama dengan x, jawapan dia adalah plus minus 3. Okay. So bila kita selesaikan, so yang pertama, katakan saya ambil yang pertama positif 3. So x sama dengan 3 tolak 2. So dapat 1. Kemudian yang kedua saya ambil negatif 3. So kita akan ambil negatif 2 tolak 3 dapat negatif 5. Okay. Yang lain nanti kita akan tengok contoh yang lain. Okay, seterusnya kaedah yang ketiga, kita menggunakan formula. Tapi dengan syarat kita kena ingat coefficient of x squared mesti A, coefficient of x mesti B, dan constant tu mesti C. Ikut susunan A, B, C. Kemudian daripada soalan contoh. Contoh ini, terus kita senaraikan A berapa, B berapa, C berapa. Termasuk negatif. Kalau ada negatif, ambil negatif. Kemudian kita ganti je, ikut je formula ni. Kita ikut je formula ni, gantikan. Dan pastikan yang di tengah ni mesti ada plus minus. Dan mesti per semua. Ni pastikan per semua dengan 2 darab 2. So kalau kita nak biarkan jawapan, yang pertama kita ambil positif, yang kedua kita ambil negatif. Jadi kalau jawapan tu dia tak sebut pun mesti dalam bentuk decimal number, so biarkan jawapan dalam bentuk yang ada square root. Kalau tak, tukar kepada nilai decimal number. Okey, kita lihat contoh lah. Okey, contoh yang pertama. Kita ada x kuasa 2 tambah 16 sama dengan 10x. Okay. Jadi step yang pertama, kita bawa semua ke sebelah kiri ikut susunan. Kuasa 2, kuasa 1 dan constant. Okay. Selepas tu, kita guna calculator. Okay, kita guna calculator. Kita tekan mode equation. Tekan mode equation. Pilih degree 2. Okay, masukkan nombor je. 1 sama dengan negatif 10 sama dengan 16 sama dengan. So kita akan dapat jawapan yang pertama adalah 8 dan yang kedua adalah 2. So kalau kita guna calculator, kita akan dapat jawapan yang ni dulu. Dapat jawapan dulu. Tapi dari segi kaedah, kita kena tambah sikit, mesti ada kurungan. Mesti ada kurungan. Jadi kalau kita dapat jawapan tu positif 8, maka kurungan tu jangan tulis x tambah 8. Tulis tolak 8. Sama juga kalau kita dapat positif 2, maka tulis x tolak 2. Maka selesailah kita punya kaedah.
Kalau dari segi markah, dia ini K1, factorize, kemudian jawapan. Ini 3 markah. Okey, kita lihat soalan B pula. 18x kuasa 2 tolak 3x sama dengan 6. Jadi step yang pertama, semua bawa ke sebelah kiri. Okey, kemudian kita guna kalkulator, masukkan nilai 18 sama dengan negatif 3 sama dengan negatif 6 sama dengan. So, kita akan dapat jawapan yang pertama adalah x sama dengan 2/3 dan jawapan yang kedua adalah negatif 1/2. Jadi, jangan lupa kita mesti tambah satu step lagi. Okey, kemudian kalau kita jumpa nilai itu adalah positif, nilai kalkulator itu positif, maka kita akan tulis negatif. So, kita akan tulis darab silang. So, 3x tolak 2. Yang ni 2x. 2x dan mesti tambah sebab bila jawapan negatif, tulis tambah. Bila jawapan positif, tulis tolak. So, itulah kita punya jawapan. 50x kuasa 2 sama dengan 72. So, kita bawa semua ke sebelah kiri. Sama dengan 0. Okey, kemudian kalau dekat sini kita lihat A kita ni 50. Yang B ni sebelah X tak ada, kosong. Dan C tu adalah negatif 72. So, kita boleh guna kalkulator. Kita masukkan nilai 50 sama dengan kosong sama dengan negatif 72 sama dengan. So, yang pertama kita akan dapat jawapan X sama dengan 6/5. Kemudian X yang kedua adalah negatif 6/5. Jadi kalau kita tulis kurungan, darab silang, so 5x, kalau sini tambah, tolak. Yang ini pun sama, 5x, kalau sini tolak, tambah. Okay? So inilah kita punya kaedah untuk soalan C. Kemudian kita kembangkan. Kalau macam ni kita mesti kembangkan. Kemudian kumpulkan ikut susunan. Kuasa 2, kuasa 1 dan konstan. Okey, sama juga kita akan gunakan kalkulator. Masukkan nilai 2, negatif 1 dan negatif 3. So, kita akan dapat jawapan yang pertama 3/2. Jawapan yang kedua adalah negatif 1. Tapi kita mesti buat kurungan. Yang pertama darab silang 2x. Patutnya tambah 3. Tapi disebabkan nilai dia positif, so dalam kurungan tu adalah negatif. Sama juga ini, nilai negatif tapi dalam kurungan tulis positif. X tambah 3, X tolak 5 sama dengan negatif 7. Okey, untuk yang ni, kita mesti expand dulu. Ni darab X, ni darab negatif 5. So, dapatlah X kuasa 2 tolak 5X. Kemudian, 3 darab X, 3 darab negatif 5. So, kita akan dapat tambah 3x tolak 15. So, yang lain ni seperti biasalah, negatif 7. Okey, kemudian kita jumlahkan x. So, dapat tolak 2x. Tolak 5 tambah 7. So, kita akan dapat 8. Negatif 8 sama dengan 0. So, kita dapat negatif 8. Kemudian, kita akan gunakan kalkulator. Kita akan dapat nilai. So, masukkan lagi. Kita gunakan equation 3. Masukkan 1 sama dengan negatif 2 sama dengan negatif 8 sama dengan. So, jawapan yang pertama adalah 4. Dan jawapan yang kedua adalah negatif 2. So, kita buat kurungan. Yang pertama adalah tolak 4. Yang kedua adalah tambah 2. Okey, untuk soalan F lah. Okey, soalan F. Kita ada 3x, x tambah 1 sama dengan 2x tambah 3, x tambah 1. Okey. Yang ini kita mesti expand lah. So, kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah 3x. Ini untuk sebelah kiri. Sebelah kanan pun kena expand juga. Jadi, kita akan dapat 2x kuasa 2 tambah 2x. Kemudian 3 darab x, 3 darab 1. So, tambah 3x tambah 3. Kemudian kita jumlahkan yang kuasa 2. So, dapat x kuasa 2. Untuk yang 3x ni 3. Yang ni 3. So, dapat negatif
bawa ke kiri. So kita akan dapat, okey, jadi kita kumpulkan semua ke sebelah kiri, maka kita akan dapat X kuasa 2 tolak 2X tolak 3. So kita guna kalkulator, masukkan 1, -2 dan -3. So kita akan dapat jawapan yang pertama adalah 3, jawapan yang kedua adalah -1. So kita jangan lupa mesti buat kurungan. Kalau jawapan dia positif, tolak. Kalau jawapan dia negatif, tambah. Okey, maka itulah kita punya jawapan. X tambah 3 kuasa 2 tolak 2X tolak 1 kuasa 2 sama dengan 0. Okey, yang ini kalau kita jumpa kurungan kuasa 2, saya galakkan kita gunakan peraturan. Kalau katakan A tolak B kuasa 2, maka jawapan dia mesti 3 sebutan, iaitu A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2. Terus kepada jawapan. Jadi, yang pertama, kita akan ambil awal dan akhir ni kuasa 2. Sebutan yang pertama kuasa 2, A kuasa 2. Sebutan yang akhir tu mesti tambah B kuasa 2. Yang di tengah ni, kita ambil 2 darab A darab B. 2 darab A darab B. So, yang tengah ni kalau negatif, negatif. Kalau positif, letak sini positif. Tak payah kita buat cara kuasa 2, 2 kurungan kita kena darab. Terus kepada jawapan. Jadi untuk yang di sini kita expand, so kita akan dapat X kuasa 2 tambah. Yang di tengah tu kita ambil 2 darab 3 darab X. Dapat 6X tambah 9. Kemudian negatif. Kita kembangkan ni, pastikan kita ambil 2X kuasa 2. 2X kuasa 2 tu, maksudnya semua sekali kuasa 2. So dapatlah 4X kuasa 2. Tolak 2 darab 1 darab 2 dapat 4. Dan yang belakang ni mesti positif. Okay, so kita kumpulkan X dapat negatif 3X kuasa 2. Kemudian kumpulkan X, 6 tambah 4, 10. Kemudian 9 tolak 1, 8. Okay, yang ni selalunya kita tukar supaya coefficient of X square ni positif. So tukar je ni, semua darab negatif. So kita guna kalkulator, masukkan 3 sama dengan negatif 10 sama dengan 8 sama dengan. Maka kita akan dapat jawapan yang pertama adalah 4. Dan jawapan yang kedua adalah negatif 2/3. Negatif 2/3. Maka kurungan jangan lupa. Kita akan ambil X tolak 4. Kemudian 3X tambah 2. Okey, selesai. Okey, kita lihat soalan H. X tolak 7 kuasa 2 tambah X kuasa 2 sama dengan X tambah 1 kuasa 2. Okey, jadi yang pertama ni kita expand. Dapatlah X kuasa 2 tolak 2 kali 7, 14. Kemudian 7 kuasa 2, 49. Kemudian ini kekal. Yang ini pun kita kembangkan juga. Terus kepada 3 sebutan. Okey. Kemudian kita kumpulkan X. So X tu tinggal X kuasa 2. X kuasa 2. X tolak 14 tolak 2. So tolak 16. Kemudian 49 tolak 1, 48. Kemudian kita guna lagi kalkulator. Masukkan nilai 1, negatif 16. Kemudian masukkan 48. So jawapan yang pertama 12. Jawapan yang kedua adalah 4. So jangan lupa mesti buat kurungan. X tolak 12. X tolak 4. Okey, untuk yang I pula, 2X tolak 5. X tambah 1 sama dengan negatif 12X. So kita expand. Ini jangan lupa kita expand. Dengan dapat 2X kuasa 2 tambah 2X. Kemudian kita akan ambil tolak 5 dengan 1. Tolak 5X tolak 5. Sama dengan negatif 12X. Kemudian kumpulkan yang kuasa 2. So 2X kuasa 2 tambah 9X tolak 5 sama dengan 0. So X sama dengan, kita masukkan nilai 29 negatif 5. So yang pertama setengah. Yang kedua adalah negatif 5. So yang pertama
Ambil darab silang 2x darab 1 dan x tambah 5. Okey, soalan J pula. Okay, soalan J. 27x kuasa 2 sama dengan 12. Okay. Yang ini kalau kita nak guna cara tadi, ni bawa ke kiri. Okey, untuk yang di sini, A kita 27, B kita adalah 0, C adalah negatif 12. Okey, so kita terus guna kalkulator. Kita masukkan nilai 27 sama dengan B dia 0 sama dengan negatif 12 sama dengan. Okey, kita masuk 27 sama dengan 0 sama dengan negatif 12 sama dengan. So, kita akan dapat jawapan yang pertama adalah 2/3. Jawapan yang kedua adalah negatif 2/3. So, kita tukar dalam bentuk kurungan 3x tolak 2 dan 3x tambah 2. Yang pertama syarat dia, saya salin dulu soalan ni. Pastikan coefficient of x ni, dia mesti 1. Coefficient of x squared mesti 1. So, semua bahagi dengan 2. So, dapat 5/2x tambah 3/2 sama dengan 0. Kemudian, kalau kita nak buat common the square, sebenarnya kita akan fokuskan dua sebutan yang pertama je. Tujuan dia supaya kurungan besar kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2. Yang nombor 3/2 ni kekal. Tidak berubah. Kemudian cara kita nak isi, yang sini x, kalau sini tambah. So, kita ambil 5/2 bahagi 2. So, dapat 5/4. Kemudian ulang apa yang kita dapat tadi, 5/4. Jadi, community the square ni, dia hanya di sini je. Yang lain tu adalah pengiraan biasa. Okey, so kita teruskan x tambah 5/4 kuasa 2 tolak. Okey, so gunakan kalkulator. Kita akan dapat negatif 25/16. Negatif 25/16 tambah 3/2. So, kita dapat negatif 1/16 sama dengan 0. Kemudian x tambah 5/4 kuasa 2 sama dengan 1/16. Okey, kemudian kalau kita gerakkan kuasa 2. Okey, nah, jadi kita boleh tulis x tambah 5/4. X tambah 5/4, sebelah kanan tu adalah tambah tolak 1/4. Selepas kita buat square root. Jadi pastikan selepas kita buat square root, dia mesti ada tambah tolak. Maka jawapan akhir kita, x sama dengan negatif 5/4 tambah tolak 1/4. Jadi jawapan akhir, kalau katakan saya ambil tambah, so tolak 5/4 tambah 1/4. So dapatlah negatif 1. Yang kedua pula, kalau saya ambil tolak 5/4, tolak 1. So dapat negatif 6/4 ataupun negatif 3/2. Okey, soalan B pula. Kita nak x kuasa 2 tambah 4x tolak 1 sama dengan 0. Kemudian common the square ni dia hanya dua sebutan yang pertama je. Kita tukar kepada kurungan besar kuasa 2 tolak kurungan kecil kuasa 2 dan tolak 1 ni kekal. So, cara kita nak isi, ambil coefficient of x ni bagi 2. So, tambah 2, ini pun 2. Maka CTS, common the square ni hanya di sini saja. Selepas tu kita kira seperti biasa. So, tolak 4, tolak 1, tolak 5. Ataupun saya bawa ke kanan. Jadi, positif 5. Maka square ni kita bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi square root. Jadi, kita akan tulis x tambah 2 sama dengan square root of 5. Maka x sama dengan negatif 2. Negatif 2 tolak tambah tolak punca 5. Okay? Jadi kalau kita square root kan yang ni, dia mesti ada tambah tolak. Tambah tolak. Jadi jawapan dia, kita akan ambil negatif 2 tambah punca 5 ataupun negatif 2 tolak punca 5. Yang C ni ada pembetulan soalan. Yang ni bukan positif. Ni bukan positif, ni tukar kepada negatif.
Negatif tukar pada negatif, yang ini pun tukar kepada negatif. Kita ada pembetulan salah, negatif. So kita teruskan lagi, sama dengan 25. Jadi kalau kita buat square root of 25, maka jawapan dia mesti plus minus 5. Jadi sama ada nak biarkan ni ataupun tulislah, kita akan ada dua jawapan. X positif 5, X sama dengan negatif 5. Kalau saya wujudkan constant, ini sebenarnya 0. Sama dengan 0. Kan? Tapi kita punya quantity square ni hanya dua sebutan yang pertama. Tapi dengan syarat, pastikan koefisien ni mesti 1. Jadi step yang pertama, kita kena bagilah dengan 16 per 16M, yang ni 0 sama dengan 0. Okey, kemudian quantity square ni kita akan ambil kurungan besar tolak kurungan kecil sama dengan 0. Okey, yang ini kita akan ambil M tolak. Ambil yang ni 24 per 16. Kita ambil 24 per 16 bagi dengan 2. Maka dapat 3 per 4. So ni 3 per 4. Ulang balik, negatif 3 per 4. Okey, jadi kalau kita permudahkan, so M tolak 3 per 4, yang square ni bawa ke sebelah kanan akan jadi square root 9 per 16. Okey, kemudian kalau kita jadikan M ni sebagai tajuk, 3 per 4, untuk yang square root ni pastikan dia mesti ada plus minus. Mesti ada plus minus 3 per 4. So kena ingat, yang plus minus tu bukan 3 per 4 yang sebelah kiri ni. Plus minus tu untuk yang square root. Jadi jangan terbalik. Jadi kalau kita ambil nilai yang positif, maka M tu adalah 3 per 4 tambah 3 per 4, dapatlah 6 per 4. So 6 per 4, kita akan dapat 3 per 2. 3 per 2. Ini jawapan yang pertama. Kemudian jawapan yang kedua, kita ambil tolak pula. 3 per 4 tolak 3 per 4, maka M tu sama dengan 0. 3 tolak 5P sama dengan 2P kuasa 2. Okay, kita kumpulkan 2P kuasa 2 tambah 5P, kemudian tambah 3. Kita susun balik. Okay. So 2P kuasa 2 tambah 5P, bukan tambah 3, tolak 3. Ini adalah tolak 3. Maksudnya semua bawa ke sebelah kanan. So 5P tolak 3. Okay, kemudian bila kita nak gunakan quantity square, pastikan coefficient of X coefficient of P square ni mesti 1. Jadi semua bagi 2. So P kuasa 2 tambah 5 per 2, 5 per 2 P tolak 3 per 2 sama dengan 0. Selepas ni baru kita gunakan quantity square, di mana ada kurungan besar kuasa 2, kurungan kecil kuasa 2, dan yang di luar ni sama. Yang ini kita akan ambil bagi 2. So dapat tambah 5 per 4. Ini pun 5 per 4. Okey, dan kita permudahkan lagi. 5 per 4 kuasa 2, jumlahkan. So kalau kita jumlahkan, negatif 25 per 4, kan, per 4, per 16. Negatif 25 per 16 tolak 3 per 2. Maka kita akan dapat negatif 49 per 16. Atau bawa ke kanan, dia akan jadi positif. Okay, kemudian kalau saya gerakkan square ni ke sebelah kanan, maka dia akan jadi X tambah 5 per 4. Akan jadi square root of 49 over 16. Dan kalau kita permudahkan ni, X sama dengan negatif 5 per 4 tambah tolak. Ingat, tambah tolak ni sebab square root dengan 7 per 4. Square root daripada 49 over 16. Jadi jawapan yang pertama, kalau saya ambil tambah. Kalau saya ambil tambah, tolak 5 tambah 7, dapatlah 2 per 4. So 2 per 4 sama dengan setengah. Jawapan yang pertama setengah. Yang kedua, saya ambil tolak pula. So tolak 5, tolak 7, tolak 12. So tolak 12 per 4. Dapatlah negatif 3. Maka itulah kita punya jawapan. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Kita nak menggunakan formula.
So formula dekat sini sama seperti di sekolah, iaitu negatif B tambah tolak square root of B squared minus 4AC all divided by 2A. Itu kita punya formula. Maka kalau kita nak menjawab soalan, contoh katakan soalan A, kena pasti dulu A yang mana? A adalah sebelah X kuasa 2, B itu adalah negatif 8, C adalah 5. Ini soalan yang pertama, A. Maka ganti je dalam formula, maka X sama dengan tolak, kemudian B itu adalah in bracket negatif 8. Jangan terus tulis tolak 8, sebab tolak tu adalah formula. Tolak yang pertama ni formula. So jangan tulis tolak 8 je. Kemudian yang tengah ni tambah tolak B kuasa 2 negatif 8 kuasa 2 tolak 4 AC 5. So jangan lupa semua square root, bahagi semua dengan 2 darab A. A kita 1. Okay, kemudian kita guna kalkulator. Ini adalah 8 tambah tolak. So kita jumlahkan yang dalam square root. 64 tolak 20. So dapatlah square root of 44, kemudian perkan dengan 2. Jadi sama ada kita nak biarkan jawapan dia macam ni, 2 jawapan, ataupun satu lagi 8 tolak. Kalau soalan kata nak dalam bentuk decimal number, baru kita tukar dalam bentuk decimal number. So ada 2 jawapan. T kuasa 2. So untuk soalan B ni pula, T kuasa 2 maksudnya A itu adalah 1, B itu adalah 12, dan C itu adalah 4. So kita gunakan X sama dengan tolak B iaitu 12 tambah tolak punca B kuasa 2. 12 kuasa 2 tolak 4 AC. 4 AC, C kita 4. Dan pastikan semua bagi dengan 2 darab 1. So kita jumlahkan yang dalam square root tu. So 144 tolak 16. So dapat square root of 128 all divided by 2. Kemudian tulislah sama ada nak biarkan dalam bentuk yang macam ni. 1, kemudian satu lagi negatif. 128 perkan dengan 2. Okay. 3x kuasa 2 tolak 12x tolak 7 sama dengan 0. Okey, dan kita ambil A sama dengan 3, B sama dengan negatif 12, C sama dengan negatif 7. Ganti dalam formula. So, X sama dengan tolak B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2, negatif 12 kuasa 2. Tolak 4A. Kemudian C kita negatif 7. Jangan lupa, semua bahagi dengan 2 darab A. Okey, so kita akan dapat 12 tambah tolak. Yang dalam square root tu kita guna kalkulator je. 12 kuasa 2. Kemudian tolak kali tolak tambah 12 darab 144 tambah 12 darab 7. So dapat 228 bahagi dengan 6. So punca 228. Nak biarkan macam ni ataupun punca 28 ni sebenarnya kita boleh ringkaskan. Ataupun biar je lah. Punca 228 per 6. Ni yang pertama. Ataupun yang pertama ni saya ambil positif. Yang kedua ni saya ambil negatif. Bagi dengan 6. 92M kuasa 2 tolak 12M tolak 9. Ataupun lebih mudah, jadikan dia positif. Semua darab negatif. Kemudian kena pasti A yang mana? A adalah 2, B 12, C adalah 9. Gunakan formula tolak B tambah tolak B kuasa 2. So lepas kita gantikan, so jangan lupa semua bahagi dengan 2 darab A. 2 darab A itu adalah 2 darab 2. So negatif 12, jumlahkan dalam kurungan. Jumlahkan dalam kurungan.
Guna kalkulator je. So kita akan ambil 144 tolak dengan 8 kali 7. So dapat square root of 88 bagi dengan 4. So jawapan ni kita pecah lah. Negatif 12 tambah tolak 88 per 4. Yang pertama ni kita boleh ambil dia sebagai positif je lah. Positif je. Jawapan yang kedua, kita tulis negatif yang di tengah. Okay. So itulah kita punya jawapan. Maka A kita adalah 4, B kita adalah 8, C kita adalah negatif 9. Masukkan ke dalam formula. Tolak B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4 AC. Ikut je formula. Bahagi dengan 2 darab A. So ni 8 tambah tolak. So kita ambil 64 tambah dengan 16 darab 9. So 208. Bahagikan dengan 8. Okay. Jadi jawapan dia kita pecah lah. Nanti 8 tambah 208. Dan ni dah tak boleh apa dah sebab square root of 208 tak ada dapat nilai yang tepat. So inilah kita punya jawapan.